Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahadits nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'da. Tuan Imam, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak teringganya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, jadi syukur banyak-banyak kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk terus berada dalam satu majlis sebesar-besar ibadat. Kerana majlis inilah yang mengesahkan ibadat kita, dan ibadat itu mengesahkan hidup kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini semata-mata untuk beribadat, mengabdikan diri kepadanya. Kita tidak boleh mengabdikan diri, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala secara betul, sahih, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Baik, terutamanya di dalam soal akidah. Akidah tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh taklid, taklidun a'ma, taklid buta. Ya, akidah mesti ada ketiga-tiga rukun ini baru sah akidah kita. Seperti yang kita biasa sebut, yang pertama, akidah mesti jazam. Jazam artinya yakin 100%. Akidah tidak boleh menerima syak, waham dan zan, ataupun kita sebut waham dulu, waham, syak dan zan. Tidak boleh. Kena 100%, tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh 99.9999 pun tak boleh. 100% jazam, yakin. Untuk jazam dan yakin, dan tuan-tuan dan puan-puan, kena ada ilmu. Yang kedua, mutabiqun lil haqq, mesti selaras dengan yang sebenar, berbetulan dengan yang betul, yang benar, iaitu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Qadianiyah, bukan Ayah Pin, bukan. Ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan dan puan-puan. Nak kenal, nak tahu, kena belajar siapa dan bagaimana ahli sunnah wal jamaah. Dan yang ketiga, an dalil, mesti berdalil, walaupun secara ijmali ataupun simple-simple saja. Artinya apa? Ringkas-ringkas saja. Ya, dalil apa? Dalil Allah itu bersifat wahdaniyat, yang kita akan belajar, yang kita akan baca pada malam ini, wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Padahal takkan tak boleh kot. Ya, dalil akli, dalil naklinya yang kita sebut tadi, dalil nakli, dalil yang diambil, dinakalkan daripada mana? Daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Masih Ustaz? Daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dia panggil dalil nakli. Kemudian kita gunakan sedikit pemikiran logik kita, ya, berdasarkan kepada akal pemikiran yang sihat, yang waras. Kita panggil dalil akli. Tahu secara ringkas, padahal bolehlah. Ya, jangan sampai ikut saja. Seperti dalil Allah wujud, mak kata ada, adalah. Ayah kata ada. Jiran sebelah pun kata ada. Tiba-tiba jiran sebelah dia murtad, dia pun murtad juga. Pasal apa? Ikut. Ini dipanggil taklid. Taklid a'ma. Ini bahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita tekankan sama-sama nak mengesahkan akidah,
kena belajar ilmu tauhid, kena belajar ilmu usuluddin. Ni yang kita belajar ni, yang kita akan dengar ni, usuluddin, asas agama itu, asal agama itu, dasar, lantai kepada agama itu. Tak ada lantai, macam mana kita nak duduk dalam masjid ni, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi nak kena mantap kita punya asas dia, lantai dia, foundation dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kitab Risalah Tauhid muka surat 20. Yang keenam, Al-Wahdaniyah. Wahdaniyah ni apa? Sifat salbiyah yang terakhir. Berapa sifat salbiyah yang kita sebut itu? Ada 5. Apa dia salbiyah tu? Daripada salbun. Apa dia? Nafi maksudnya, negatif. Negatif maksudnya nafi. Bukan kita nafikan sifat wahdaniyah, keesaan ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nafikan ada yang esa. Sama ada pada zat, pada sifat dan pada af'alnya nanti. Ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nafikan itu. Tak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil sifat apa, tuan-tuan dan puan-puan? Salbiyah. Sifat salbiyah. Baik. Artinya esa Allah Ta'ala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu esa. Esa ni tunggal, ya. Boleh juga kita panggil satu, tapi ada juga yang kata tak boleh kita sebut satu. Kerana satu itu asalnya ataupun dipangkalnya apa? Bermula dengan apa? Bermula dengan kosong. Kan? Tapi bila sebut esa ni tunggal. Tidak ada yang sebelumnya, tidak ada yang selepasnya. Wallahu a'lam. Tetapi bagi kita tidak jadi masalah. Tuhan yang satu kita sebut, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Baik. Esa ini ada esa pada zat, dan ada esa pada sifat, dan ada esa pada perbuatan, pada af'al. Zat, sifat dan af'al. Ya, ibarat daripada menafikan berbilang pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Ibarat tu maksudnya apa? Maksudnya definisi, ta'arif kepada sifat wahdaniyah ni ialah apa? Menafikan berbilang pada zat. Maksudnya apa? Zat dia tidak ada 1, 2, 3. Ya? Dan tidak tersusun-susun. Terdiri daripada luarnya kulit, dalamnya daging, kemudian ada tulang, ada sumsum, ada sebagainya. Tidak. Itu nanti kita akan sebut. Sebenarnya dalam bab ini ta'arif-ta'arifnya saja. Dan pada sifat ni nafi sifat. Tidak ada dua jenis yang sama pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kudrat saja, iradat saja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan tidak ada yang di luar sana yang ada kudrat seperti kudrat Allah, yang ada iradat, kehendak seperti kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada. Itu kita nafikan, ya. Dan pada perbuatan kita nafikan ada yang mampu di luar sana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mampu buat seperti Allah Subhanahu Wa Taala, mewujudkan, meniadakan, menghidupkan, mematikan, berkuasa seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesiapa pun yang boleh buat. Dan ada perbuatan yang mampu menandingi ataupun sama taraf dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Baik. Sama ada bilangan yang muttasil. Muttasil maksudnya yang berhubung. Ini kalau kita biasa sebutnya kam muttasil. Kam muttasil. Dia terjemah bilangan yang muttasil. Muttasilun iaitu berhubung. Tuan-tuan dapatkan molek-molek dia punya apa? Ni dia punya istilah dia ni tak? Istilah dia ni, ya. Kalau kita faham molek tangkap istilah ni, jadi kita faham molek.
Bila faham molek, kita seronok. Tapi kalau tidak pun nanti kita memang ketinggalan jauh. Macam kita dulu belajar nahwu saraf, kenapa kita tak minat nahwu saraf dulu? Ya, banyakkannya lah kawan-kawan saya adalah minat sikit-sikit. Ya. Pasal apa? Pasal dia tak faham istilah ka, rafa', nasab, jar, majrur, mansub, marfu'. Sudah. Ustaz sebut laju hak ni marfu', hak ni mansub, mansub bil fathati wa alamatu fathihi wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih li'annahu ismul mufrad, ismul musanna, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim. Hak mana se ni lama-lama dia tak minat. Orang lain dah habis satu muka, dia baru nak faham. Mansub baru baru nampak. Ni tuan-tuan dan puan-puan, kena faham molek istilah dia. Ya, kita buat perlahan, slow and steady. Tak slow tak jadi. Baik. Ya. Tuan-tuan tangkap. Muttasil maksudnya bersambung. Ingat mawajib muttasil. Baik. Muttasil yang berhubung atau bersambung. Atau bilangan yang munfasil. Apa dia munfasil? Yang bercerai. Mak jaiz munfasil, ingat? Okey, munfasil, bercerai, tidak berhubung, tidak bersambung maksud dia. Ya. Okey. Ada dua jenis kam, satu kam muttasil, satu kam munfasil. Kam di timah sini bilangan, tak apalah. Tuan-tuan ambil istilah ni. Ada berapa jenis kam? Ada dua. Kam muttasil, kam munfasil. Muttasil apa dia? Bersambung, berhubung. Munfasil bercerai. Ya. Maksud berhubung, maksud bercerai di luar. Kita imbas balik contoh yang kita sebut, ya. Kita nafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu dari sudut kam muttasilnya. Kam muttasil seperti apa? Bersambung, berhubung. Seperti apa? Allah ada dua kudrat, dua sifat yang sama. Muttasil, kan? Qudratun. Kudrat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Muttasil. Tuan-tuan nampak tak? Yang mana kita nak pergi ni? Muttasil, bersambung, berhubung. Jadi kita nafikan kam muttasil, artinya Allah tidak ada mempunyai dua sifat yang sama, 3 ke 4 ke. Kudrat ada dua kudrat. Okey, muttasil. Ni muttasil. Baik. Kita nafikan pula kam munfasil pada sifat. Okey. Kita nafikan bahawa tidak ada yang lain-lain serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada sifat kudratnya serupa, sifat iradatnya serupa, berkuasa, menjadikan, meniadakan, menghidupkan, mematikan seperti Allah. Kita nafikan. Tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4. Allah saja yang tunggal. Itu dia panggil kam munfasil. Tuan-tuan nampak tak macam mana muttasil dan macam mana munfasil? Nampak tak? Munfasil di luar terus. Muttasil ni ada mengena kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara terus. Baik. Walau macam mana pun dia akan ada sebut di bawah ni, nanti tak. Yang ini saya nak beri gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan apa itu muttasil, apa itu munfasil. Muttasil apa dia? Bersambung. Munfasil bercerai. Tu hafal lalu. Muttasil bersambung, munfasil bercerai. Ni baru dia nak itu. Itu baru mukaddimah kepada apa yang kita nak baca ni. Yang baca ni ta'rifnya. Tadi intro saja. Adapun makna esa Tuhan pada zat. Apa makna esa Allah Subhanahu Wa Taala itu daripada sudut zatnya. Dari sudut zatnya.
pada zat itu, iaitu menafikan kam muttasil pada zat. Kita nafikan kam muttasil pada zat. Dalam kurungan bainal qausaini, ataupun boleh kata in the bracket, menafikan bilangan yang berhubung pada zat. Bilangan yang berhubung pada zat, ya, muttasil. Muttasil tadi berhubung. Okey, seperti apa? Seperti tiada zat Tuhan bersusun daripada darah, daging, tulang, urat. Okey. Dari sudut zat ada dua yang kita perlu nafikan. Satu kam muttasil dan satu kam munfasil. Kam muttasil apa dia? Kita nafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu esa, tunggal, satunya itu tidak ada duanya, tidak tersusun. Tidak tersusun ni artinya tidak macam kita, tidak macam makhluk. Makhluk ada kulit, ada daging, ada tulang, ada sumsum, tersusun. Zat dia tidak begitu. Zat dia tidak begitu. Kita nafikan bahawa zat Allah Subhanahu Wa Taala itu esa, tidak macam meja ni, berbentuk keras, dalam kayu padu, berwarna dan sebagainya. Tak? Simen, dalam dia ada apa? Mula cat, lepas tu simen, lepas tu dalam pasir. Bukan, tidak tersusun seperti itu. Itu kita nafikan apa, tuan-tuan dan puan-puan? Nafikan kam muttasil pada zat. Kam muttasil pada zat. Allah itu satu sahaja. Kita ambil dalil selalu, walaupun nanti ni muka-muka surat 39 40 tu ada dalil dia. Dalil-dalil tentang sifat-sifat ni. Kat sini sebenarnya ta'arif saja, Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala itu tersusun daripada juzuk-juzuk macam kita, kulit, daging, tulang, sumsum, nescaya dia memerlukan apa? Memerlukan juzuk. Betul? Dan memerlukan yang menjadikannya. Kalau dia memerlukan yang menjadikannya, dia adalah barang baru. Barang baru dicipta. Dia bukannya Allah SWT, dia bukan Tuhan. Dia makhluk. Pasal apa? Dia perlukan seperti yang kita perlu. Jadinya hari itu kita dah ulas panjang lebar tak? Dalam bab apa? Dalam bab wujud Allah Subhanahu Taala ni. Kalau dia makhluk, dah tentu ada perlukan yang menjadikan dia. Perlukan Khalik. Dah, Al-Khalik tu siapa dia? Yang jadikan dia pula. Tentu ada yang di atas lagi. Yang di atas tu siapa yang jadikan dia pula? Tentu yang ada di atas lagi. Ni tak habis-habis. Tak habis-habis bilang. Kalau kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu menjadikan, satu dijadikan oleh dua. Siapa jadikan dua? 3. Siapa jadikan 3? 4. 4 jadikan 5. Siapa jadikan 5? 6. Dia panggil apa ni, tuan-tuan? Dia panggil apa? Tasalsul. Tasalsul. Tasalsul ni rantai, mata rantai, tak habis-habis. Bilang infinity. Berapa trilion tak tahu. Trilion takkan habis-habis. Jadinya mustahil. Mustahil. Dia balik kepada daur. Daur ni apa, tuan-tuan dan puan-puan? Pusingan. Balik semula. Daur ada berapa jenis, tuan-tuan? 2. Satu daur musarrah, satu daur mudmar. Kalau musarrah AB. Siapa akan jadi A, B. Siapa jadikan B, A. Siapa jadikan A, B. Ni siapa dulu? Ayam ke telur? Balik ni. Ini ayam telur ni. Ataupun mudmar, dia panjang sikit. Dia pusing mana? A, B, C, D. Siapa jadikan A, B. Siapa jadikan B, C. Siapa jadikan D. Jadikan C. Lepas tu siapa jadi D? A balik. Panjang sikit. Ni kita ulang-ulang seumur istilah-istilah ni, bagi dia ingat molek-molek. Baik.
Dan menafikan kam munfasil pada zat. Menafikan kam munfasil pada zat, ya. Pada zat ni ada dua. Satu kam muttasil dan satu lagi kam munfasil. Muttasil ini kita nafikan apa yang berhubung terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa? Dalaman. Kita kata dalaman lah. Si dalaman, bukan dalaman maksudnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Tapi memudahkan untuk tuan-tuan faham. Menafikan bilangan yang bercerai pada zat Tuhan. Jadi kita nak nafikan kam munfasil macam mana? Seperti tiada zat yang lain menyamai seperti zat Allah Ta'ala. Ini kam munfasil pada zat. Kita nafikan tidak ada yang lain serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nafikan tu. Dalilnya, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Al-Anbiya ayat 22. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mensyarahkan ayat ni. Dia kata apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sekiranya kalau adalah di langit dan di bumi itu Tuhan, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada Tuhan kedua pula selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, la fasadata. Apa dia? Binasalah langit dan bumi ni. Hancur, lebur. Yang serupa, kudratnya serupa, iradatnya serupa. Nak bagi macam mana tu? Bagi atas langit bawah ni tak? Atas langit nak turunkan hujan, aku nak turun hujan ni. Bawah aku tak nak terima. Macam mana, tuan-tuan? Kalau hak bawah boleh terima, hak bawah boleh terima. Artinya hak bawah bukan Tuhan. Pasal dia lemah. Dia terpaksa akur dengan hak atas. Tak? Artinya lafaz sadata akan rosak, binasa, hancur lebur dunia ni. Nak turun mana? Hujan. Baik. Imam Al-Ghazali menyebut, dia kata lau kana isnain, kalaulah Tuhan tu ada dua, yattasifu kullu minhuma bi sifatil uluhiyah, dan tiap-tiap yang dua itu artinya semua kedua-dua itu bersifat dengan sifat ketuhanan. Wa minha al-iradatu wa tamamul qudrah, dan contoh dia kata dua-dua tu ada sifat kehendak yang sempurna, iradat. Dan ada pula sifat apa? Sifat berkuasa. Penuh kuasa. Kuasa penuh. Serupa. Wa arada ahaduhuma amran, dan salah satunya nak buat sesuatu. Fathani in kana muttarran ila musa'adatihi kana hadha athani maqhuran ajizan. Kalau yang kedua terpaksa menerima kehendak yang pertama, nescaya yang kedua itu terpaksa dan dia lemah. Kan? Walam yakun ilahan qadiran, bukan Tuhan lah, bukan Tuhan yang berkuasa. Wa in kana tsani qadiran ala mukhalafatihi wa mudafa'atihi, dan sekiranya hak yang kedua itu boleh lawan, boleh tolak kehendak yang pertama, kana hadha tsani qawiyan qahiran, tentu yang kedua itu kuat, gagah, berkuasa, boleh lawan, boleh bantah. Wal awwalu dha'ifan qasiran falam yakun ilahan, dan yang pertama itu sudah tentulah apa? Lemah. Kalau lemah bukanlah Tuhan. Contoh jelas ni. Kalau ada dua yang bersifat dengan sifat ketuhanan lengkap, sempurna. Jadi yang pertama nak buat sesuatu, yang kedua tak bagi. Tak boleh yang pertama buat. Maksudnya apa? Yang pertama lemah, yang kedua kuat. Jadi yang pertama bukan Tuhan, bukan tu. Kerana apa? Kehendak dia boleh dilawan. Tak? Kemudian yang kedua pula nak buat. Yang pertama tak setuju, yang kedua tak boleh nak lawan. Artinya apa? Yang pertama kuat, yang kedua lemah. Artinya yang kedua juga bukan Tuhan. Jadinya sabitlah Allah Subhanahu Wa Taala itu
wahdaniyat. Baik. Habis satu perenggan. Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat. Kam apa tuan-tuan? Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat. Ada tuan-tuan nak tanya? Baik. Makna asa ataupun esa Tuhan pada sifat. Ini sifat pula. Iaitu menafikan kam muttasil pada sifat. Dan sifat ni juga ada dua. Kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat. Ada dua. Nah ini dia kata kam muttasil pada sifat. Dalam kurungan, menafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya. Macam mana ni? Iaitu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala pada satu-satu jenis sifatnya dua sifat seperti dua kodrat. Ni kalau kam muttasil, kita akan nafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak mempunyai dua sifat yang sama, dua iradatnya, dua kodratnya, dua samaknya, dua basarnya, ada se je. Baik. Kalau ada dua kodrat misalnya, katalah ada dua kodrat dia sama-sama. Kalau sama-sama sempurna, kodrat yang pertama boleh mencipta, boleh menghapuskan, meniadakan, menghidupkan, mematikan. Kodrat yang kedua pun serupa. Ini dia panggil berkumpul dua yang memberi kesan pada satu objek, satu benda. Tak boleh, mustahil ni. Suatu kudrat itu misalnya, satu kuasa itu sudah menjadikan, yang lain-lain tak boleh nak jadikan dah. Tak boleh nak jadikan dah, pasal benda itu sudah ada, sudah terjadi. Dia tak boleh memberi kesan pada satu yang sama dalam serentak, maksudnya. Ataupun katalah satu sempurna, satu lagi tidak sempurna kudrat tu. Kudrat A sempurna, kudrat B tak sempurna. Artinya yang sempurna itu sempurnalah, sifat yang sempurna. Sifat yang kedua kalau tak sempurna nak buat apa? Membazir pula. Sia-sia. Sia-sia. Bila sia-sia kan Allah Subhanahu Taala Maha suci daripada yang sia-sia. Allah Subhanahu Taala tidak abas, dia panggil sia-sia begitu saja. Ataupun dua-dua tidak sempurna. Kalau dua-dua tidak sempurna kan lemahlah Allah Subhanahu Taala. Jadi sabitlah, tetaplah bahawa Allah Subhanahu Taala itu hanya mempunyai satu sifat kudrat yang sempurna. Baik. Dan menafikan kam munfasil pada sifat, menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada sifat. Maksudnya bilangan yang bercerai pada sifat ni macam mana? Iaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Tuhan. Ni kam munfasil. Kita nak nafikan bahawa tidak ada sifat yang sama dengan sifat Allah SWT di luar sana pada sesiapa pun. Ada? Baik. Kalau ada lah yang lain bersifat dengan sifat seperti sifat Allah Subhanahu Taala, serupalah dia dengan makhluk. Betul? Serupa dengan makhluk. Bila serupa dengan makhluk kak, tentu memerlukan pencipta. Dan kalau memerlukan pencipta, tentu yang menciptakan juga ada penciptanya. Kerana dia bukan Tuhan juga yang bersifat apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamu binafsih, wahdaniyah. Dia tak bersifat dengan sifat-sifat tu kan. Jadi dia memerlukan pencipta. Bila memerlukan pencipta, balik pada tasasul, balik pada daur. Mustahil. Jadinya Allah Subhanahu Taala ni ada, kita kena nafikan kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat.
Apa ni, sifat ni ada berapa kam dia yang kita kena nafikan? Dua. Satu muttasil pada sifat, yang kedua munfasil pada sifat. Kita kata kita nafikan kam munfasil pada sifat, maksudnya apa? Allah itu tidak ada sifat yang sama 2, 3, 4. Satu je sifat Allah SWT yang sama. Kudrat satu, iradat satu, sama satu, tak ada 2, tak ada 3. Tuan-tuan jelas? Itu kam munfasil, kam muttasil pada sifat. Kam munfasil pada sifat ialah kita nafikan tidak ada makhluk, tidak ada sesiapa pun yang ada sifat seperti sifat Allah, seperti sifat kudrat Allah, seperti sifat kudrat Allah, seperti sifat iradat Allah SWT dan sifat-sifat yang lain. Tak ada. Allah saja yang bersifat kudrat seperti itu. Tuan-tuan jelas? Baik, esa Tuhan pada perbuatan. Esa Tuhan pada perbuatan itu menafikan kam munfasil pada perbuatan, menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan. Ni dalam bab af'al ni satu saja. Dia tidak ada kam muttasil pada af'al. Dia ada kam munfasil pada af'al saja. Kenapa? Baik, nanti kita sebut. Menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan, iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan. Bahkan segala barang yang berlaku di dalam alam semuanya perbuatan Tuhan. Sama ada perbuatan itu baik rupanya dan hakikatnya seperti iman dan taat, atau jahat rupanya tiada pada hakikatnya seperti kufur dan maksiat. Dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya, semuanya itu perbuatan Tuhan. Tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya. Hanya ada usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. Kita baca sikit ni, kerana kalau kita tinggal nanti yang ini kita dah bimbang ke tergantung gitu kak. Tak faham, beratlah. Dah macam yang kita cerita tu, Pak Pandai tertidur waktu kuliah Tok Guru, dia salah faham, habis dia ada syarahnya. Baik. Kam munfasil maksudnya apa? Kita nafikan bahawa tidak ada sesiapa pun di luar sana yang mampu mencipta, meniadakan, mengadakan, menghidupkan, tidak ada yang serupa perbuatan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang terjadi ini adalah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menjadikan setiap sesuatu. Semua sekali ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa pun yang berkuasa. Yang ada pada kita hanyalah usaha dan ikhtiar, dan usaha ikhtiar kita itu juga pada hakikatnya tidak memberi bekas. Jadi ini kam munfasil pada af'al. Kam muttasil pada af'al ini kenapa tidak ada? Kerana pada zahirnya kita boleh buat, misalnya buat mikrofon ni, buat buku, pada zahirnya, maka tidak ada disebut kam muttasil pada af'al. Kalau ada kam muttasil pada af'al tak? Yalah. Wasalah syarak ataupun syariat, kerana syariat mewajibkan kita berikhtiar, berusaha. Baik. Kalaulah ada yang boleh mencipta, yang boleh mencipta perbuatan dia, af'al dia seperti af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, nescayalah ada syarik dia. Syarik artinya rakan kongsi. Ini syirik. Baik, kita percaya ada yang mewujudkan, meniadakan seperti Allah Subhanahu Wa Taala, syirik. Dan syarik, rakan kongsi ini mustahil.
yang kita sebut, ya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Baik, tidak ada rakan kongsinya. Wallahu a'lam bissawab. Ada sedikit lagi tu, dia punya penutup saja. Tak apa dah. Habislah huraian kita. Bab dia panggil al-qumumul khamsah. Kam yang 5 ini kita menafikan, kam yang 5 ini. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada tuan-tuan nak tanya? Takut ada terkeliru dan sebagainya. Ini persoalan besar, persoalan akidah. Kalau tak faham, tanya. Takut salah faham. Saya tak bimbang sangat tuan-tuan tak faham tu. Saya bimbang sekali ialah salah faham. Bila salah faham, habis semua sekali. Dengan saya sekali kena. Bila orang rumah tanya nanti, tuan-tuan syarah lain misalnya. Bila syarah lain sampai ke pejabat agama, katalah pejabat agama pula panggil saya, misalnya, mana Ustaz? Contoh je. Jadinya habis semua kena. Masjid ni pun kena jemput orang ngajar ajaran sesat. Berat. Habis balik belaka. Ini kes apa? Kes salah faham. Biar tak faham. Apa tadi? Tahu entah.